Bersama saya di Studio 3 tengah hari ini, penganalisis politik Profesor Madya Dr. Rosmadi Fauzi dari UM Sedil. Doktor, Profesor Madya, maafkan saya. Berdasarkan proses penamaan calon pagi tadi, apa mungkin gambaran awal yang boleh Dr. Prof berikan mengenai senario pilihan raya kecil kali ini? Kita dapat lihat berdasarkan penamaan calon tadi, dari segi yang pertama sekali mungkin saya dapat lihat dari segi calon 3 penjuru. Dia seakan seperti PRU yang ke-13. Walaupun kita telah ketahui ini adalah pilihan raya kecil yang ke-7 selepas PRU yang ke-13. Mungkin ada yang mengatakan rakyat sudah letih dan tidak mahu menumpu kepada pilihan raya. Tetapi saya melihat dalam konteks geopolitiknya, pilihan raya ini berlaku di negeri Kelantan, di mana yang pertama sekali kita sedia maklum Kelantan telah dipimpin oleh PAS selama 24 tahun. Ini dinanti-nantikan oleh rakyat Kelantan khususnya. Dan yang kedua adalah pimpinan Menteri Besar baru Datuk Ahmad Yaakob sendiri dalam memimpin PAS di Pengkalan Kubur. Jadi saya melihat perkara ini adalah satu perkara yang selama 12 hari ke depan ni dalam tempoh kempen adalah satu kawasan tumpuan bagi pemerhati politik maupun rakyat Malaysia sendiri untuk melihat suasana pilihan raya kecil di Pengkalan Kubur. Dan BN sendiri mencalonkan Ustaz Muhammad Razi Mat Ali. Dan kita sedia maklum latar belakang Ustaz Muhammad Razi, beliau merupakan pengasas sekolah pondok dan juga lulusan IPTA. Adakah Prof melihat demografi dan juga sosio budaya di Pengkalan Kubur itu punca beliau dipilih oleh BN? Sudah pasti. Saya rasa dan saya percaya sebenarnya di pihak BN sendiri telah mengambil kira faktor-faktor ini. Pertama sekali dari segi kajian yang telah saya lakukan sendiri, di mana kebanyakan pengundi di Pengkalan Kubur mahukan calon-calon daripada anak tempatan, calon yang mendekati rakyat, dengan bahasa mudahnya calon citarasa rakyat pada hari ini. Dan dari segi latar belakang calon yang telah ditonjolkan di pihak Barisan Nasional, di mana calon ini memenuhi kehendak sosiopolitik dan demografi di Pengkalan Kubur. Pertama, beliau berlatar belakangkan agama, pegangan agama yang sangat baik. Dan kedua, dia juga daripada latar belakang pendidikan. Dan ketiga, merupakan calon tempatan, di mana calon tempatan ni pengundi akan lebih mengenali beliau. Jadi dari segi kerja kempen itu tidak perlu sukar kerana kebanyakan pengundi lebih mengenali beliau dan beliau memang berasal daripada kawasan tersebut. Jadi saya menjangkakan memang pihak BN telah mengambil kira calon berdasarkan faktor demografik dan juga latar belakang sosiopolitik di Pengkalan Kubur. Dan di pihak satu lagi pula, PAS mendakwa mempunyai peluang cerah untuk merampas DUN ini memandangkan penerimaan rakyat kepada kerajaan negeri. Komen Prof? Saya tidak nafikan juga PAS mungkin berasa berkeyakinan untuk merampas kursi ini setelah seperti saya katakan 24 tahun mereka memerintah Kelantan. Tetapi walaupun bagaimanapun kita harus lihat juga kursi Pengkalan Kubur ni juga telah diduduki oleh BN selama 3 pekan. Ini tidak boleh dinafikan bahawa terdapat kekuatan grassroots Barisan Nasional di situ. Dan saya tidak nafikan juga bekas calon mempunyai satu kekuatan di kawasan tersebut dari segi karismanya. Allahyarham Datuk Nur Zaidi di situ. Dan mungkin PAS merasakan beliau mereka boleh orang kata menang di situ, tetapi macam saya katakan tidak semudah kerana cabarannya 3 penggal Barisan Nasional telah berada di situ. Dan kalau kita lihat dari segi keputusan PRU yang ke-13, majoriti agak besar 1,700 dalam konteks PRU 13 yang lalu. Kiranya legasi yang ditinggalkan oleh penyandang kerusi Pengkalan Kubur sebelum ini memang sudah cukup kuatlah untuk mungkin memberikan peluang yang sama rata kepada BN untuk mengekalkan kerusi. Melihat kepada pertukaran kerusi di antara PAS dan juga PKR, yang dilihat sebagai ada perkara yang dipersetujui di antara kedua parti ini, ia seolah-olah menggambarkan mungkin sebagai satu timbal balik kepada rangka penyelesaian krisis politik Menteri Besar di Selangor.
pendapat Prof? Saya melihat ini juga sebagai satu strategi bagi mana-mana parti di mana menjelang pilihan raya ataupun pilihan raya kecil, setiap parti harus mengurangkan orang kata konflik dalaman yang berlaku dan mereka juga harus menunjukkan orang kata kesepakatan di antara parti-parti komponen. Ini adalah salah satu strategi yang dibawa oleh pihak Pakatan Rakyat ya. Memandangkan kita dapat lihat ya, mungkin sedikit sebanyak isu yang di luar pengkalan kubur seperti isu krisis menteri besar akan berlaku di dalam kempen ataupun akan diwar-warkan di dalam kempen sepanjang 12 hari di pengkalan kubur. Jadi ini adalah satu perkara yang harus diambil kira dan kita dapat lihat ya, dalam konteks pilihan raya ini ada 3 perkara yang merupakan satu faktor yang besar yang lebih dikenali sebagai 3M, media, machinery dan money ya. Jadi dari konteks itu machinery, jentera harus diperkemaskan baik Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional dalam untuk memenangi pilihan raya pengkalan kubur ini. Dan pengumuman calon PAS 2 hari lalu kita lihat ketiadaan pemimpin kanan pembangkang lain di majlis itu. Adakah ia satu petanda ataupun mungkin gambaran ada yang tidak lancar kebelakangan ini ketika PAS disindir oleh 2 rakannya? Ya, saya juga turut membacalah apa yang telah dikomen di pihak Pakatan Rakyat. Walau apapun jawapan yang mereka berikan ya, tapi ini juga bergantung kepada orang kata apa yang harus mereka lakukan ya untuk menunjukkan bahawa tidak ada berlaku orang kata perbalahan dalaman di situ. Dan ini mungkin sedikit sebanyak juga mereka untuk cuba mengurangkan liability dalam konteks apa yang berlaku dalam parti-parti komponen Pakatan Rakyat sepanjang tempoh kempen 12 hari di pengkalan kubur. Jadi mereka cuba untuk orang kata mengelak daripada konflik ini berpanjangan di pengkalan kubur dalam konteks PRK kali ini. Jadi sejauh mana isu nasional dibawa, maksudnya isu luar daripada pengkalan kubur ni dibawa ke pengkalan kubur untuk cuba meraihkan undi ataupun simpati rakyat. Ini harus kita lihatlah sejauh mana dalam kempen-kempen diguna pakai nanti. Dan akhir sekali Prof, mungkin Prof ada pandangan sendiri, mampukah BN mengekalkan kerusi pengkalan kubur buat penggal keempat kali ini, dan jika mampu mungkin berdasarkan jangkaan awal Prof sendiri sebagai seorang yang berpengalaman luas dalam bidang politik ini, mungkin berapa agaknya peratusan untuk menawan kembali? Okey, kalau kita lihat daripada track record Barisan Nasional sendiri, di mana setelah 3 penggal Barisan Nasional telah menduduki kursi ini, dan saya menjangkakan tidak ada masalah pada hari ini dari segi penamaan calon ya, di mana pihak Barisan Nasional telah memilih Ustaz Muhammad Razi ini merupakan, boleh saya katakan, calon citerasa rakyat, memenuhi kehendak demografi dan sosial budaya pengundi-pengundi di pengkalan kubur, di mana beliau sendiri adalah calon tempatan, mempunyai latar belakang yang baik, seorang yang berpendidikan tinggi. Jadi jika BN dapat juga mengekalkan majoriti seperti PRU 13 yang lalu 1,700 dan mengekalkan pengundi yang mengundi Barisan Nasional, saya yakin Barisan Nasional boleh mengekalkan kursi pengkalan kubur untuk kali keempat. Baik, Profesor Madya Rosmadi Fauzi dari UM Sedal, terima kasih kerana sudi hadir ke Studio 3 pada hari ini. Baik.